Baik, untuk kita memahami lebih lanjut, apakah cadangan pindaan dan juga rang ataupun akta yang disebutkan itu, saya nak bersama dengan Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, pakar undang-undang dan juga perlembagaan. Pertama sekali, Prof, apakah yang dimaksudkan dengan pindaan yang dicadangkan itu, dan apakah kesan secara langsung yang akan kita saksikan sekiranya ianya direalisasikan? Baik, Assalamualaikum. Saya lihat tiga perkara yang dicadangkan oleh Menteri yang berkaitan ialah berkenaan dengan mewujudkan Akta Perkhidmatan Parlimen atau Parliamentary Services Act yang pernah wujud tapi telah ditamatkan atas sebab-sebab tertentu, saya tidak pasti. Namun apa yang penting ialah kalaulah kita ada Parliamentary Services Act ini kembali, maka semua hak ehwal tentang parlimen itu, tentang bajet dan sebagainya itu untuk parlimen, untuk perkhidmatan parlimen itu diselenggarakan di bawah satu akta khusus, dan ini dapat memudahkan, saya rasa dipanggil sebagai management of parliament, parliamentary affairs lah. Itu saya rasa sebabnya yang memang telah dicadang begitu lama. Dengan adanya akta sendiri untuk parlimen itu mudah bagi pihak yang mengendalikan parlimen itu menjalankan tugas mereka dengan lebih lancar dan tidak perlu merujuk kepada treasury dan sebagainya atau pejabatan Perdana Menteri. Dan pada masa yang sama yang mewujudkan satu badan yang mengawal selia parlimen yang bebas daripada eksekutif. Itu saya rasa yang ingin dicapai untuk mewujudkan akta perkhidmatan parlimen ini. Yang kedua ialah mengenai akta lama itu 1952, silap saya, Parliamentary Privilege and Powers Act, yang mengawal selia tentang kuasa mengawal selia ahli parlimen dan mereka yang datang ke parlimen dalam memberi bukti atau kenyataan di parlimen. Dapati bahawa akta ini memang telah lama, saya lihat dia tidak pernah dipinda, dan sesuai untuk mengkajinya secara keseluruhan, sama ada meminda bahagian-bahagian yang tidak sesuai dan tidak perlu lagi, ataupun buat akta baru seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri. Misalnya sebagai contoh, disebut satu peruntukan mengatakan bahawa ahli parlimen tidak boleh menjadi juri dalam perbicaraan. Jadi kita tidak ada lagi perbicaraan menggunakan juri. Jadi peruntukan itu memang tidak perlu. Dan banyaklah perkara lain yang perlu diperhatikan. Misalnya kalau mereka yang melanggari ataupun menyalahi etika parlimen, ketika datang memberi maklumat atau memberi keterangan, maka mereka boleh dihukum dan sebagainya. Mungkin hukumannya telah tidak lagi sesuai, mungkin perlu ditambah hukumannya supaya mereka tidak datang untuk menipu dan membuat kenyataan yang menipu parlimen. Dan yang ketiga ialah mengenai standing orders, peraturan mesyuarat itu banyak yang saya rasa perlu diubah dalam keadaan yang kita telah lalui sebelum ini. Banyak cadangan telah dibuat oleh mereka yang membuat komentar tentang parlimen daripada ahli akademik. Apa yang kita lihat di negara-negara lain, misalnya question time ataupun masa untuk menjawab, untuk bertanya soalan atau perbahasan di parlimen itu, soal jawab di parlimen, masa yang singkat, dan ia amat tertakluk kepada atau terikat kepada jangka masa parlimen itu bersidang. Itu semua akan sebenarnya telah menjadikan perdebatan atau perbahasan di parlimen tidak menjadi efektif. Isu tentang private members bill, isu tentang undi percaya atau undi tidak percaya, khususnya undi tidak percaya, yang akan dibawakan oleh ahli Dewan Rakyat Pembangkang. Prof, Prof, selain daripada ketiga-tiga perkara yang disebutkan ingin dicadangkan untuk dipinda dan diwujudkan semula ini, adakah pindaan kepada Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat dan Dewan Negara ini mampu memberikan fleksibiliti kepada bagaimana sesuatu perkara itu dapat diberi keutamaan? Contohnya, sebelum ini ada perkara-perkara yang tidak dapat diusul, yang tidak dapat dibangkitkan kerana tertakluk kepada peraturan mesyuarat Dewan. Dan adakah dengan pindaan ini ia mampu membuatkan perkara tersebut lebih bersifat anjal dan peka terhadap situasi semasa? Ya, saya setuju dengan apa yang Hakim cakap itu. Itu antara lainnya isu tentang
Seperti saya kata tadi bahawa setengah usul itu amat penting. Ya. Misalnya dalam keadaan di mana kerajaan itu telah nampak jelas telah hilang majoriti, tapi apabila usul undi tidak percaya itu ingin dibentangkan di Dewan, ia terikat kepada urusan Dewan Rakyat itu perlu mengutamakan urusan kerajaan. Jadi apabila urusan kerajaan itu masuklah rang undang-undang itu mengambil masa begitu lama sehinggalah akhir sesi satu dewan itu, maka usul daripada usul untuk undi tidak percaya itu tidak dapat dilaksanakan. Di sini maka perlu ada fleksibiliti yang seperti Hakim kata tadi, bahawa perlu ada ruang di mana sesuatu perkara itu boleh diutamakan walaupun ia bukan urusan kerajaan. Ini saya rasa perlu dilihat secara keseluruhan. Kerana saya rasa negara-negara lain telah banyak, khususnya negara Commonwealth, telah mengubah peraturan-peraturan mesyuarat mereka supaya ia nampak lebih adil dan lebih saksama kepada semua pihak, kedua kerajaan dan juga pihak pembangkang. Baik, terima kasih Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, pakar undang-undang dan perlembagaan, mengulas mengenai perbincangan ataupun cadangan untuk mewujudkan jawatankuasa bersama Parlimen dan Jabatan Perdana Menteri seperti yang dimaklumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan bahagian Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam kenyataannya sebentar saja tadi.